wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita membaca kitab Baqarah Al-Amani, muka surat yang ke-13, bab yang ketiga, iaitu baqa. Baik, ketiga, baqa artinya kekal, ada. Orang Melayu sebut baqa, dia ada zah belakang tu, baqa maknanya kekal. Allah ni kekal ada. Mustahil Allah tu kejap ada, kejap tak ada. Kalau kejap ada, kejap tak ada, tu bukan baqa. Okey, ataupun langsung tak ada, binasa, itu namanya fana pula. Baqa kekal, lawan dia fana. Fana maknanya tak ada, binasa, habis, hilang, ruyuk, musnah, nama dia fana. Allah sifat dia baqa, dia tak musnah. Sebab tu kalau ada orang kata Tuhan ni, Tuhan dia tu dibuat dari batu, cuba tengok sifat batu, musnah lah. Kena bom, musnah lah batu. Tengok gunung tu, kena bom dengan batu, meletup gunung, habislah gunung. Tapi orang ambil pula batu daripada gunung tu, pikul bulan lori, buat balik ke kilang, di pahat jadi tokong. Padahal dia asal daripada batu ya. Batu tu pun musnah dah, duduk atas gua, atas bukit, atas gunung. Mana itu boleh dikatakan Tuhan? Tu bukan. Begitu juga ada orang yang sembah matahari sebagai Tuhan. Siang dia ada, mai malam pi mana pula? Takkan Tuhan ni siang ada, malam tak ada. Dulu ada orang sembah bulan, mai awal bulan, hujung bulan tak ada, dia ada bulan mengambang ya. Jadi itu bukan Tuhan. Baik, baqa artinya kekal ada. Zat Allah Ta'ala itu bahawa tiada hilang adanya. Artinya ada zat Allah Ta'ala itu sekali-sekali. Sekali-kali adanya zat, dia tak pernah hilang, dia tak pernah tak ada, dan dia tak pernah akan hilang.
Macam kita sekarang ni dulu ada, dulu tak ada. Sekarang lepas ni tak ada. Itu maknanya kita bukan Tuhan. Apa ramai yang mengaku Tuhan mati. Firaun mengaku Tuhan, mampus Firaun. Kita nak sebut mati tak gamak, sebut mampus ya. Kita ni kalau nak sebut kat Firaun tu meninggal dunia tak tergamak pun. Pasal jahat sangat. Kita sebut mati. Mati pun tak kena tak. Apa yang kena dia? Mampus. Mampus bila. Okey. Maknanya jahat sungguh Firaun ni. Pasal apa? Pasal dia kata ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan. Bukan setakat dia kata dia Tuhan, dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Bayangkan. A'la tu maknanya paling tinggi. Jadi Firaun sekarang tak ada. Takkan dia Tuhan lagi. Dulu di mana yang mengaku jadi Tuhan, kena stroke, duduk dalam penjara kena stroke, mati dah lah. Tuhan pun sakit stroke. Macam mana nak minta tolong orang yang sakit stroke? Dia pun stroke. Nah, jadi dia bukan Tuhan, sebab dia fana, dia binasa. Tuhan dia bukan binasa. Dan tiada berputus. Fana artinya binasa, iaitu hilang adanya kemudian daripada sudah adanya. Saya duk pening kepala sangat duk dalam bracket tu. Yang duk tulis bracket tu pasal apa? Sat-sat bracket. Hang tulis je lah bracket. Okey, dalam kitab lama dia tak tulis pun bracket ni. Tukang translate ni dia buh dalam bracket. Kita nak baca tak baca, nak baca tak baca bracket lah. Baik. Dan tiada berputus, mustahil lawannya iaitu fana, artinya binasa, iaitu hilang adanya Tuhan selepas daripada ada. Mustahil. Allah ada kemudian hilang, mustahil. Macam manusia ni sekarang ada, lepas ni tak ada. Bila tak ada tak tahu. Ramai dah kawan-kawan kita tak ada. Kita ni ikut turn seorang-seorang, sebab kita ni fana, akan binasa. Seorang-seorang tak tahulah siapa lepas ni. Baik. Dan adanya kerana jikalau tiada wajib baginya kekal adanya, dan tiada mustahil atasnya fana, tentulah boleh hilang adanya. Tu dia. Tuan-tuan faham? Saya pun pening. Cuba baca elok-elok tak pening. Sebab tu kita ni kena mengaji. Tapi ada orang hari ni tak mau mengaji sifat 20. Dia kata Nabi tak ajar sifat 20. Jangan belajar sifat 20. Nabi tak ajar. Ada yang kata belajar sifat 20 ni lebih hina daripada ayat 5, ayat cang. Okey, jenis tak mau ngaji. Dia kata apa? Puak-puak ni kalau jadi besok mampus kita. Okey, jenis Wahabi ni. Baik, dia kata apa? Ulang balik. Dia kata banyak tu. Hilang, tak jumpa tempat dia. Artinya binasa, fana artinya binasa, iaitu hilang adanya Tuhan. Apa makna fana? Tuhan tu hilang. Mustahil lah Tuhan tu hilang. Kemudian daripada sudah adanya. Daripada ada tiba-tiba Tuhan tu hilang. Mana boleh? Matahari sekarang ada, mai maghrib hilang. Takkan Tuhan kot. Saat ada, saat tak ada. Kerana jikalau tiada wajib baginya kekal adanya, dan tiada mustahil atasnya fana, tentulah boleh hilang adanya Tuhan. Dia kata kalaulah Allah Ta'ala tu tak wajib baqa, mungkin dia akan fana. Bila Tuhan tu fana, dia boleh hilang. Apa jadi pada dunia ni? Tuhan hilang.
Kita kalau ketua kelas hilang pun susah hati, suami hilang pun susah hati, jenuh cari satu kampung. Okey, kalau menteri, Perdana Menteri hilang, kita pun cepat-cepat lantik orang lain. Pasal apa? Tak ada ketua. Bayangkan pula kalau Tuhan tak ada, tak gaduh kita. Dan jikalau boleh hilang adanya, tentulah adanya dan tiadanya itu harus bersamaan keduanya, maka tiada menang salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi, melainkan dengan bantuan daripada yang lain. Maka pada masa itu Tuhan sudah pun menjadi lemah. Baik, kenapa matahari sekarang hilang? Sebab kenapa bulan sekarang hilang? Sebab siang, contoh dia. Sekali lagi malam matahari pula hilang. Besok matahari naik balik tak? Naik balik. Siapa yang menaikkan matahari tu? Allah. Dia tak boleh naik sendiri dia. Dia naikkan dengan matahari ni, dengan Allah Ta'ala naikkan besok. Katalah Allah hari ni ada, tengok tak ada pula besok. Siapa yang menaikkan Allah lusa? Maknanya ada yang menaik, ada yang menurunkan, ada yang menghilang, ada yang mengadakan. Maka yang ada menghilang, ada yang mengadakan itu lebih berkuasa daripada Allah. Maka sudah tentu mustahil. Kenapa matahari boleh ada, boleh hilang? Sebab Allah Maha berkuasa. Dia boleh menghilang dan mengadakan matahari. Jadi kalau Allah pula hilang dan ada masanya Allah pula ada, maknanya ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Tidakkah itu mustahil? Maka Allah itu tidaklah fana. Allah sentiasa ada. Nama sentiasa ada tu nama dia apa? Baqa. Kekal, sentiasa ada. Kalau Allah ada, Ustaz, Allah duduk tang mana? Ustaz Kazim ada? Ada. Ustaz Kazim duduk di mana? Atas kerusi, atas meja. Jadi Allah duduk atas apa? Ada orang tanya pula, Allah duduk di mana? Alamat dia di mana? Addressnya di mana? Ada yang kata Allah duduk di langit, ada yang kata Allah duduk di atas arash, ada yang Allah kata duduk macam-macam lah. Maka kita ni kata Allah tu tak bertempat. Allah bukan duduk atas arash. Allah bukan bersemayam di atas langit, duduk atas arash. Sebab ada yang kata Allah ni duduk sila atas arash, duduk tengok kita buat apa. Allah duduk sila sambil duduk tengok kita dalam kelas, pakai topeng, pakai emas, senang makan keripak. Allah duduk tengok. Contoh lah. Jadi jangan cakap Allah duduk macam itu. Golongan Wahabi kata Allah tu duduk di langit. Maknanya dia dah menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk ni kalau tak ada tempat, dia nak duduk di mana? Ustaz Ahmad duduk di mana? Jalan Menteri. Boleh kita kata Ustaz Ahmad tak bertempat, mana-mana pun dia duduk. Tak, makhluk ni mesti duduk. Tak duduk jalan Menteri, duduk jalan YB. Tak duduk jalan yang berhormat, duduk jalan Datuk. Tak duduk jalan Datuk, duduk jalan pemimpin, jalan Datin. Tapi Allah bukan macam tu. Allah tak duduk di simpang 3, duduk tepi traffic light. Allah tak duduk di tengah-tengah jalan. Boleh kona dua jalan simpang, pasal Tuhan duduk situ. Boleh faham tak? Elok jalan tu lurus, tak boleh ubah, kona jalan tu, habis-habis buat cantum balik. Oh hebat. Pasal apa? Tuhan duduk tengah jalan. Mana boleh Tuhan duduk bertempat. Baik. Dan tiadalah itu harus bersamaan keduanya, tiada menang salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi, melainkan dengan bantuan daripada yang lain.
maka di sisi adanya itu mestilah membuatkan dia oleh yang ada dahulu daripadanya, dan baharulah ia tiadalah qidamnya, maka berhimpun padanya oleh dua perkara yang berlawanan. Kalaulah Allah ada, sekejap Allah tak ada, mestilah mereka tu berlawan. Lawan ada, lawan tak ada, bergaduh. Maka bila lawan di antara dua sifat Tuhan, macam mana? Maka ada orang nombor 3 pula yang nak bantu, nak bagi menang. Sampai bila nak selesai? Sebab tu Tuhan sentiasa ada, dia bukannya fana. Jadi jangan tuan-tuan kata ni tak tahulah Tuhan pergi mana. Masa makcik tu susah, rumah terbakar, tak tahulah Tuhan buat apa, Tuhan duduk di mana. Jangan cakap macam itu. Tuhan ada. Tuhan ada, kenapa Tuhan tak tolong makcik? Habis anak kucing makcik mati, kitab-kitab makcik terbakar. Makcik siapa? Makcik lah, Rokiah Osman. Tu nama makcik. Makcik tu siapa? Loh, orang dah kata ada Rokiah. Makcik tu makhluk. Apa masalah makhluk ya? Bila sebut makhluk, makcik akan sentiasa diuji. Makhluk ni akan sentiasa dikenakan ujian. Nak tengok makcik ni baik ke tidak. Dulu rumah jiran makcik terbakar, makcik sabarkan dia. Sabarlah non, buat macam mana. Sekarang makcik boleh tak sabarkan diri makcik? Sabarlah kiahoy. Bila sebut makhluk, menjadi hak Tuhan untuk buat apa saja ujian pada kita. Hak dia lah nak bagi kita sihat, nak bagi kita sakit. Hak dia. Walaupun kita sakit dapat pahala, walaupun kita sihat dapat pahala. Tu jangan lupa tu, hidup kita untuk dapat pahala, bukan untuk dapat dosa. Jadi setiap apa yang berlaku pada kita ada pahala dia. Cuma orang tak faham Tuhan nak bagi pahala pada dia. Kalau boleh hidup dia nak ketawa sampai mati, daripada muda sampai tua, hidup dia nak seronok, tak mau nangis-nangis. Mana boleh? Menangis itu kan fitrah. Bila ada kematian, menangis tak? Kalau tak mau menangis, maknanya tak ada mati. Opah sampai sekarang duk hidup lagi, umur 600 tahun. Suami sampai sekarang duk hidup lagi 102 tahun. Mak kita 140. Semua duk merangkak dalam rumah. Tu siapa duk atas katil tu? Oh, yang tu moyang 408 tahun. Tu dia panjang-panjangnya umur. Pasal apa? Pasal tak nak menangis. Sebab tu Allah jadikan mati. Bila mati menangis tak? Menangislah. Okey. Sebab tu Allah bagi kita sakit. Bila sakit tu menangis, beringatlah dosa aku banyak. Sebab tu Allah bagi kita ujian. Pandang baik, jangan kita benci dengan ujian Tuhan. Tuhan zalim, Tuhan tak kena. Bagi saya ni macam-macam masalah, saya minta seorang je suami, pun Tuhan tak bagi. Kak Leha tu 4 lelaki, dah merasa agak 4. Saya dia seorang pun tak merasa. Makcik ingat dia rasa 4 lelaki tu hidup dia susah ke senang? Seksa. Dapat lelaki hak pertama isap dadah, lelaki hak nombor 2 pula jual dadah, nombor 3 pula ni tak tahu nak habaq lah, tak duduk di rumah. Hak nombor 4 duduk pukul dia. Makcik tak ada siapa jual dadah, tak ada siapa pukul makcik. Tak bersyukur lagi. Yang ada lelaki ni rupa banyak seksa hidup, makcik tak ada siapa seksa. Agak-agak malas masak puasa, agak-agak lapar Maggi, pendek reput tulang. Jadi sabar banyak-banyak, bersyukur. Baik.
Dan kata dia, iaitu qidamnya yang melazimkan wajib adanya, tidak boleh tak ada, yang sabit dengan dalil yang dahulu. Maka Allah Ta'ala ni wajib ada. Orang etis kata Tuhan tak ada, dia tak percaya adanya Tuhan. Dengan adanya media-media sosial hari ni, apa yang orang tulis, yang orang faham, yang orang nak cakap, senang disebarkan. Ada pelakon Hindustan kata dia tak percaya dengan akhirat, dia Islam, nikah dengan Sing, perempuan Sing, hidup dapat anak 2, main mengandung pula. Dia kata dia tak mau dah percaya adanya akhirat, dia nak ikut ajaran isteri dia. Umum pada media, saya tak percaya akhirat. Mana ada kiamat, mana ada kehidupan selepas mati. Di dunia ni hidup hanya sekali, senang hati, kata dia. Dia ambil lagu tu, lepas tu sambung pula, mambo. Allah, ini pelakon. Orang kita minat, peduli apa akidah dia, janji dia ada bulu dada, mata pula biru, akidah dia punya pasal. Ini masalah kita. Nuh di Indonesia pun macam tu juga, isytihar masuk agama lain, buat siaran langsung. Tapi tak boleh nak buat apa, sebab undang-undang mereka membenarkan keluar bebas masuk agama. Kita di Malaysia ni Islam, Melayu mesti Islam, tak boleh keluar agama. Ini syukurnya kita ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan hanya dalam Islam. Maka nak bagi orang Melayu mati dalam Islam, caranya ialah dilarang murtad, tak boleh menukar agama, tak boleh murtad. Anu syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ni kekal dengan Islam sampai kita mati. Sebab dah wujud kepercayaan tidak bertuhan. Nama dia etis, komunis, pahaman yang tidak bertuhan. Jadi bila tak ada Tuhan, ada dosa tak? Ada pahala tak? Tak ada. Semua halal lah. Menipu halal, bunuh orang halal, makan boya halal, makan bewok halal. Tak ada Tuhan, peduli apa? Habis-habis lah, mati-mati. Tu yang makan segala mak neka, ular sawah buat sup, potong halus-halus, ganti ikan, masak halus-halus, potong. Bebas. Nak jadi jantan boleh, nak jadi betina boleh. Kita duk tengok dalam YouTube, dia ni lelaki, suami dia pun lelaki lah, buat iklan, buat YouTube, suami I pergi Switzerland, so I tak payah masak seminggu. Nak muntah aku tengok. Dia kata suami dia pergi Switzerland seminggu, so dia tak payah bangun awal nak masak. Husband I tak ada. Ya Allah. Pasal apa yang dia cakap macam tu? Sebab dia tak percaya Tuhan. Kita ni wajib, kita yakin Tuhan tu ada. Tuhan bawa peraturan, undang-undang untuk kebaikan kita. Baik. Dan yang difardu dengan fardu, dan iaitu mustahil, maka dengan ini fardu membawa kepada baharu. Maka adalah ia seperti alam yang baharu, yang melazimkan harusnya atas wujud baqa bagi Allah Ta'ala, dan dalil bagi ishalah fananya. Apa dalil Tuhan tu ada? Dalilnya benda baharu, alam. Alam ni benda baharu.
Bukan baharu tu baru buat. Baharu tu maksudnya makhluk yang diciptakan, adanya alam. Baharu alam ini maknanya ada yang menciptakan alam. Mustahil alam diciptakan secara semula jadi, mesti ada yang membuat. Penciptanya mencipta. Pencipta tu ada dulu sebelum alam ni ada. Baik, ada orang tanya pula, Ustaz, apa dalil Allah tu ada? Dalilnya adanya alam, adanya seluruh alam ni. Dalilnya ada Tuhan, maknanya ada yang membuat. Dia tanya pula, kalau alam tak ada, Tuhan ada? Kalau alam tak ada, Tuhan ada. Matahari tak ada, bulan tak ada, bintang tak ada. Ada Allah? Ada. Bukan sebabnya adanya alam ni adanya Allah. Ulang balik. Bukan sebabnya ada alam ni maka adalah Allah. Tak ada alam ni pun adanya ada Allah. Tapi adanya Allah, maka dengan sebab itu adalah alam ni. Ulang balik. Bukan sebab adanya alam ni maka adalah Allah. Tak ada alam ni pun Allah ada. Harus saja bagi Allah buat alam ni. Kalau Allah tak buat pun tak apa, tapi Allah buat, maka dengan adanya alam ni membuktikan bahawa Allah tu ada. Gitu. Kalau Allah ada, tak ada alam pun boleh. Maknanya kalau alam tak ada, Ustaz, Allah ada tak? Wajib ada, walaupun alam tak ada. Apa dalilnya? Tunggu kiamat. Kiamat nanti apa pun tak ada, Allah ada? Ada. Matahari, bulan, bintang, manusia apa pun tak ada. Kiamat habis lah. Yang kekal dia ada lagi. Jadi itu dalil yang menunjukkan Allah tu ada, Allah tu tak ada. Baik, sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu, menyalahi, tak sama. Mukhalafatuhu, khilaf, tak sama. Tak sama Allah Ta'ala dengan yang baharu. Lil hawadith. Hawadith maknanya makhluk yang baharu. Tak sama Allah Ta'ala tu dengan sifat, dengan bentuk, keadaan, kejadian hawadith yang baharu. Apa dia yang baharu? Sekalian daripada Allah. Allah tu tak sama dengan kita. Tu nama dia mukhalafatuhu, tak sama. Kita ada mata, kita ada mulut, kita ada tangan tak? Allah kata mukhalafatuhu, tak sama. Okey, kita mengantuk, dah tidur mengantuk lagi. Tidur dah pukul 11 sampai pukul 5, pas subuh tidur lagi. Heran tak? Tak heran, sebab makhluk. Heran apa? Selagi nama makhluk, semua boleh jadi. Ngantuk boleh, lapar boleh. Saya ni heran, Ustaz, asal makan kenyang. Nama apa? Makhluk. Allah tak berkehendak ada makan. Baik. Dan dikehendaki dengan dia akan bersalahan Allah Ta'ala. Sedia kala lagi berkekalan akan yang baharu-baharu. Allah Ta'ala ni kekal, qidam. Tak ada siapa yang membuat. Jangan tuan-tuan duk tanya pula, Ustaz, siapa buat Allah? Tuan-tuan duk banyak tanya lagu tu. Tak tahu, kan tak semayang. Lalai tak semayang. Dah kata dah, Allah ni qidam, sedia.
Sedia dah ada dah. Jangan duk kata Tuhan ni ada yang buat. Kalau ada yang buat, siapa pula yang buat Tuhan tu? Kita ni ada mak pak, ada lah kita. Tu siapa pula jadi mak pak? Tok nenek saya lah. Atau tok nenek kamu siapa pula? Oh, moyang piut saya lah. Tu moyang piut siapa pula? Tak tahulah, monyet ke apa duduk di atas tu. Kalau begitu kamu letakkan pada sifat Tuhan macam itu. Allah ada yang bapa pada Allah, ada tok pada Allah yang duk cipta-cipta. Kalau gitu tak selesai. Dah kata dah Allah tu sedia, memang dia. Dah lah, takkan tak ada siapa buat dia. Tuan-tuan jumpa orang ni buh benar aja payah. Dia tak boleh nak stop. Dia kata awal yang buat kereta tu mesti ada. Dia buat kereta, lepas tu siapa buat dia? Mesti ada. Jadi dia letakkan Allah macam tu. Allah jadikan manusia. Ada orang pula jadikan Allah. Dia tak boleh stop. Allah lah yang buat semua. Tak ada siapa yang jadikan Allah. Dia tak boleh fikir yang tu. Dia kata tak. Kalau gitu tuan-tuan, tak apalah, serah pada dia. Serah pada dia. Nak kata apa? Dia tak belajar sifat. Kita belajar ni supaya nak putus dalam pemikiran Tuhan, dalam pemikiran kita Tuhan tu bersifat macam ni. Barulah kita putus. Tak ada siapa jadikan Tuhan. Tuhan jadi sendiri dia. Nama dia Qidam. Baik. Dan ketiadaan menyerupainya Allah Ta'ala akan sesuatu daripada makhluk pada zatnya, kerana bahawasanya zat makhluk itu jirim yang bertempat dan zat Allah bukan berjirim. Nampak? Makhluk ni, pasal apa tuan-tuan boleh duduk atas kerusi? Pasal apa? Pasal ada tulang, ada daging, ada kulit, ada berat. Maka tuan-tuan pun boleh duduk atas kerusi. Itu nama apa? Jirim. Kita masuk tandas, berapa orang boleh masuk tandas sekali masuk? Habis kuat 4 orang. 4-4 nak terkencing, tak tahan dah, masuk 4-4 sekali. Boleh tambah lagi 20? Tak boleh lah. Pasal apa? Pasal kita ni ada ruang, ada tempat. Kita ada jirim kita. Tuhan bukan macam tu. Tu nombor 1 tu kena ingat. Tuhan bukan dibina badan di atas tulang. Kita ni dibina atas tulang, atas darah, atas daging. Tuhan tak ada daging, tak ada tulang, tak ada urat saraf, tak ada jantung, tak ada darah. Manusia ni dia ada sifat dia, sifat jirim dia tu. Sebab tu bila kita masuk dalam kubur, lain pula jadi dia. Kita duduk dalam kubur, kita belajar. Orang yang duduk dalam kubur tu kalau dia baik, diluahkan kubur dia 70 hasta. Macam mana 70 hasta, Ustaz? Saya tengok kubur arwah suami saya dengan kubur arwah anak saya sebelah-sebelah je, Ustaz. Mana ada 70 hasta? Saya tengok baru ni ada orang mati, aksiden, suami isteri ditanam satu liang lahat. Kata 70 hasta, tapi sebelah-sebelah aja kuburnya dalam satu lubang. Kita belajar dulu, tak boleh tanam mayat satu lubang. Buatlah lubang asing-asing. Lainlah kalau ramai-ramai mati, satu manju ini mati kena bom, bolehlah korek lubang besar, tanam semua sekali.
Ini kalau setakat mati 2 orang aksiden, satu liang sini, satu liang sana, asing-asing. Biarlah demo ustaz, demo saling menyayangi. Demo pun kalau boleh nak sama satu liang. Tak boleh makcik. Agama ni bukan boleh letak kepala otak kita. Kita kena ikut agama, bukan agama kena ikut kepala otak kita. Baik. Pasal apa yang boleh diluahkan 70 hasta? Sebab pada masa itu kamu bukan lagi makhluk yang bernama manusia. Kamu bukan lagi berada di alam yang bernama alam dunia. Kamu dah jemput alam kubur, alam barzakh. Satu lagi ajaran nama dia alam bazrah. Ni alam bazrah. Alam apa tu Ustaz? Alam Ayah Pin. Anak murid Ayah Pin kata dia pergi Madinah, dia pergi Mekah, dia naik terus ke langit, nama dia alam bazrah. Dia jumpa Ayah Pin di langit. Oi dahsyat. Ni alam balik mata nama dia. Alam bazrah. Tuan-tuan kalau dapat gam cak download boleh pergi alam bazrah ni. Tak mana faham, tak faham sudah. Tahu gam download tak tahu? Hidup gam lah. Haya nampak bulan bintang, tu nama dia alam bazrah nama dia. Alam kubur ni kat Isum nama dia alam barzakh. Sekarang kita alam apa? Dunia. Alam dunia ni ada sempit ada luas. Ada ruang tak ada ruang. Tapi bila masuk alam kubur, alam barzakh, lain dah. Dia kena naik nampak Ayah Pin. Tu alam barzakh. Alam ni tak ada, tuan jangan duk dengar merapu. Saya duk dengar dia duk kutuk alam barzakh, alam barzakh. Alam barzakh maknanya barzakhun, alam yang duduk selepas mati. Jadi alam ni kita tak tahu. Sebab ada mayat yang tak ditanam, ada mayat yang duduk dalam balang, ada mayat yang duduk dalam peti, ada mayat yang duduk dalam kaca. Tengok mayat Firaun duduk dalam kaca. Dia bukan tanam pun. Ada yang duduk bawah batu. Di Turki mayat duduk dalam batu. Kubur tak mau ambil, tindih dengan batu. Jadi di mana berlakunya alam barzakh ni? Macam mana soal kubur, malaikat muka nakir, macam mana Ustaz? Ni yang tak tercapai pada akal kita. Kita hanya boleh fikir tentang alam dunia. Maka setiap persoalan ada jawapan. Bila orang tanya Ustaz, macam mana nak berlakunya soal muka nakir kalau dia dimakan oleh buaya, dia ditelan oleh ular sawah, macam mana nak soal muka nakir? Mayat dia duduk dalam perut buaya. Baik. Pertama, kubur. Orang Melayu faham kubur tu kubur tanah perkuburan Islam. Gurab, Meru. Apa makna kubur? Kubur ialah di mana mayat berada. Itulah kubur dia. Bukan kubur ni gurab tu. Sekarang mayat dia di mana? Dalam mulut buaya. Dah dapat tangkap dah buaya tu, tak tahu hilang dah. Itulah kubur dia. Kubur dia di mana? Dalam botol. Itulah kubur dia. Maka di manakah berlaku soal muka nakir? Di kubur dia. Alam dia. Tentu tak nampak pun Ustaz, sebab kamu duduk di alam dunia, dia duduk di alam barzakh.
Mana nak nampak? Dunia tak sama. Itu kedudukan manusia, makhluk. Yang hak dengan makhluk ni pun kita pun tak terjawab kita. Bayangkan kita dengan Allah, nak samakan dengan Allah macam mana? Baik. Dan tiada pula menyamai dia pada sifat-sifatnya, kerana bahawasanya sifat makhluk itu arad, yang mendatang. Arad ni apa dia? Benda hak baru sampai, itu nama dia arad. Benda yang baru berlaku, benda yang baru terjadi, benda yang baru buat, tu nama dia apa? Arad, ardun. Yang bertenggap pada jirim, tu sifat dia. Apa sifat dia? Sifat dia mengantuk. Mengantuk tu letak di mana? Letak di otak, letak di badan. Badan penat, dia bagi tahu kat otak, otak pun mengantuk, lepas tu tidur. Sebab tu kalau orang nak tidur, otak dia pun kena tidur. Kalau otak duk berjalan, tak boleh tidur. Otak duk running, pasal apa tak boleh tidur? Dia tak boleh shut down. Orang yang dia boleh shut down pemikiran dia, senang tidur. Cuba akak-akak jangan fikir apa saya cakap. Terus saya fikir apa saya cakap, duduk bawah aircon, tidur. Tapi kalau tuan-tuan duk fikir saya bercakap, tuan-tuan tak tidur. Malam-malam kita duk fikir pasal cucu, pasal anak, tak tidur kita. Kalih belah kanan, kalih belah kiri, duk ingat ke cucu, ingat ke menantu, ingat ke anak. Kalih kanan tak tidur, kalih kiri tak tidur. Ubat tidur tak ada. Makcik tak makan ubat tidur, ustaz. Ubat tidur tu laki lah. Sebab tu kena cari ubat tidur. Mana tak boleh tidur, cari bujang-bujang ambil ubat tidur. Dia tak boleh tidur sebab otak dia dia duk running non-stop. Maka nak bagi dia isyarat pada otak, otak kata tidur. Itu nama dia makhluk. Dia perlu kepada sifat, perlu pada jirim untuk buat. Macam kita lapar sangat, perut bagi isyarat ke otak, lapar. Otak bagi isyarat pada kita, cari makan. Itu nama manusia. Baik. Dan menumpankan dia pada bertempat, dan sifat-sifatnya Ta'ala itu bukannya arad. Tuhan bukan macam tu. Tuhan bukan macam tu. Pagi-pagi nak minum susu, ada tak agama lain pagi-pagi jamu susu? Lah, pagi-pagi lah jamu asap, buah-buah limau. Kenapa limau apa? Tuhan nak makan breakfast. Yang breakfast tu siapa? Makhluk. Apa hal Tuhan nak breakfast? Letak 5-4 biji oren, tengah hari habis. Loh, kuat makan benar Tuhan ni pun. Rupanya budak sekolah balik curi, lalu aku kaki 5 kedai dia, tengok buah oren, buat isyarat pula 4 orang, kenyik mata lah. Seorang tunggu depan kedai, 2 orang lagi melompat, seorang tukar ambil, nak rembat, nak lari. Jumpa awak kebun pokok ubi, makan limau. Tiap-tiap hari hilang 4 biji. Kuat makan sungguh tokong. Start pada minggu depan 5 plastik. Dia buh 5 plastik. Budak-budak sekolah pun tengok ya, tak ada harapan itu plastik. Ni cerita zaman dulu lah. Cilok limau oren.
Kalaulah dengan Tuhan mereka tipu, dengan tuan-tuan macam mana? Sebab tu akidah kita ni ada akidah. Akidah tu menjadikan kita baik jahat. Puak-puak yang tak ada akidah, dia mana ada fikir halal haram. Tapi macam mana nak buat ustaz? Kita hidup dalam satu masyarakat, kita ada akidah, dia orang tak ada akidah. Jadi kalau mereka nak tipu, nak bunuh kita, nak rompak kita, tak ada apa bagi mereka. Macam mana nak buat? Sebab tu Islam datangkan satu undang-undang, nama dia undang-undang hudud, undang-undang qisas, supaya mereka tak kacau kamu. Undang-undang ni lah yang kena ada. Sebab kita hidup dalam dunia ni tak sama akidah. Orang Islam ni nak berak tengah jalan pun takut. Puak-puak kafir ni dalam supermarket pun dia berak. Dia pakai gaun, dia duduk tinggung situ. Kita ingat dia pilih barang, basuh apa pun tak, jalan relax. Tu tengok ada dalam YouTube. Loh, dia bukan basuh. Tu yang sedap tu, buat mi kari. Dia pun bukannya ada fikir hukum. Kita ni nak kencing dalam lubang, Nabi tak bagi. Jangan duduk kencing dalam lubang, tak binatang apa dalam lubang, ular semut enggak, tengah duduk kencing ular main patuk. Jadi keadaan kita tu tak sama. Fikirkan dosa pahala, buat adat, peraturan, undang-undang. Maka Islam datangkan pada kita satu peraturan undang-undang, nama dia hudud. Siapa yang bunuh dibalas bunuh, siapa mencuri potong tangan, siapa rogol pancung dia. Jadi lama-lama tak ada siapa berani usik. Walaupun akidah tak sama, wala agama tak sama, sebab peraturan sama, undang-undang sama. Hampa buat ni dia peraturan dia. Baik. Dan tiada sama pula pada af'alnya. Af'al tu apa? Pada perbuatan-perbuatan. Kerana bahawasanya perbuatan makhluk ini seperti rumah, mesti daripada umpama kayu. Dan perbuatan Allah Ta'ala didapatinya daripada ketiadaan apa-apa, hanya keluar daripada tiada kepada ada. Jangan sama pula perbuatan manusia dengan Allah. Manusia kalau nak buat rumah, dia cari kayu, cari tiang, baru boleh siap rumah. Manusia nak buat kereta, kena lukis dulu. Allah kalau nak buat, Allah kata kun fayakun. Daripada Adam tak ada, Adam tu makna tak ada. Allah kata ada, wujud. Manusia nak buat baju dia pun seksa. Tanam pokok, pintal kapas jadi benang, lepas benang baru jadi kain, potong pula tu pun tak kena lagi, sengit bahu. Kita nak buat baju operator pengeluaran wanita ni pun susah. Ni baju Al-Barakah ni, baju operator pengeluaran wanita tu. Okey, baju farmasi pun boleh, semua boleh. Baju kita ni serba boleh. Nak buat baju ni pun seksa. Allah kata tak payah, Allah kata jadi. Jadi tak sama sifat. Dan perbuatan makhluk atas jalan usaha dan menyertai dengannya anggota jua, dan perbuatan Allah hanya pada jalan mengadakan sahaja. Tak payah nak perlukan anggota nak bantu. Kita kalau tak ada tangan,
Nak menjahit macam mana? Jahit dengan mulut. Kalau tak ada mulut, kita mesti perlukan sesuatu untuk buat kerja. Perlukan sesuatu. Macam makcik tak perlukan sesuatu, Ustaz. Makcik arah aja. Makcik arah aja, pembantu rumah makcik masak lemak. Lepas tu dia masak lemak tu, dia ambil bahan dari mana? Dia pun kena cari, dia pun kena beli juga. Mustahil lawannya mumathaluhu lil hawadith. Mustahil Allah Ta'ala itu menyamai benda yang baharu pada sesuatu perkara daripada demikian itu. Kerana yang baharu pada zat seperti bahawa adalah zatnya itu jirim. Kerana makhluk yang baharu ni berdarah, berdaging, bertulang, dia memerlukan tempat. Kalau Allah Ta'ala sama dengan kita, maknanya Allah perlukan tempat. Sebab tu Allah tak ada mata macam kita. Dia maha melihat, tapi bukannya mata macam kita. Kalau mata macam kita, dia ada kornea, retina, mata hitam, mata putih. Takkan Tuhan ada mata hitam, mata putih? Jangan samakan macam tu. Allah bercakap bukan pakai lidah. Kita kalau cakap tak ada lidah, habis. Maka tempatnya itu ada kalanya menyertai dia padanya. Maka berbilang-bilang qadim dan ada kalanya terdahulu di atasnya. Dan jikalau menyamainya akan sesuatu daripada makhluk pada satu sifat daripada sifatnya, seperti bahawa adalah ia arak dan tiap-tiap arak bertengkap pada jirim dan menupankan dia pada bertempat di atas tiap-tiap satu daripada dua, maka benda yang baharu itu sama sudah jadi macam Tuhan. Maka itu bukan sifat pada Tuhan. Contohnya apa? Contohnya ada orang kata Allah tu ada anak. Bila ada anak mesti ada isteri. Bila ada isteri mesti ada lemah suami tu. Suami ni gagah macam mana pun, kena dengan isteri kalah. Angkat berat 100 kilo. Tiap-tiap hari angkat besi 100 kilo. Balik rumah dia angkat apa? Abang oi peganglah anak pula. Amboi tak pegang langsung. Suami hak badan sadar didukung anak. Isteri marah. Agak-agak kalau Allah ada anak isteri, Allah marah. Allah peganglah pula budak ni, amboi. Isteri tu melemahkan lelaki. Garang macam mana pun, tok alim macam mana pun, kena dengan isteri. Isteri tu, suami tu guru silat, bersilat melompat melayang, balik ke rumah ada lagi maha guru ni. Walaupun maha guru tu tak pandai bersilat, kalah guru silat kuntau, maha guru di rumah lagi cengih, misal melintang turun bawah tak lebay. Oh, saya dengan orang rumah saya lemah, saya lemah bunyi pun lemah ni, yang lemah ni. Tak percaya cuba duduk di kedai, anak main turut, balik dah orang tua tu, ayah mak suruh balik, tinggal kopi tu. Pasal apa? Maha guru panggil. Heran lah kita? Tak heran lah. Sebab apa? Sebab nama dia manusia. Apa herannya? Jadi kalau Allah ada anak, dia ada isteri, takkan macam tu keadaan dia. Tak usah katalah siapa pun dengan isteri ni kadang-kadang kalah dia. Raja ke, menteri ke, Perdana Menteri lagi ya. Anda faham? Tak faham sudah.
Jadi Allah tak ada sifat macam tu. Dia tak ada sifat lemah. Kita ni sifat lemah. Satu ustaz hebat, mai anak dia berak, apa buat? Tak basuh berak pula tu. Anak tu pula tengah duk basuh berak, dia renjih-renjih je melekat ke muka pak dia. Tu yang jadi cerita Piramli Bujang Lapuk tu. Punggeri gaduh tengah-tengah malam laki bini. Ingatlah cerita Bujang Lapuk start motor. Pom mai hak lagi bini India. Pasal apa yang India tu marah? Basuh berak anak dia renjih kaki kena muka dia. Jadi setiap sesuatu tu ada yang melemahkan kita. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk. Ada yang jadi lemah dengan sebab perempuan. Ada yang jadi lemah dengan sebab anak. Ada yang jadi lemah dengan sebab jantan. Ada yang jadi lemah dengan sebab sakit. Ada yang jadi lemah dengan sebab mengantuk. Ada yang jadi lemah dengan sebab miskin. Maka kita tak perlu heran, sebab kita semuanya adalah makhluk. Maka Allah Ta'ala tak ada benda-benda tu. Baik. Dan jikalau menyamainya pada perbuatan-perbuatannya, seperti bahawa adalah perbuatannya mesti daripada maddah yang sudah ada, maka sebelum adanya adalah ia daripada membuat. Maka Allah Ta'ala ni dah ada sebelum makhluk ni ada. Sebab ada yang kata dengan adanya makhluk Allah ni jadi kuat. Salah. Allah tu kuat dah dari awal. Sebab dia kata, ustaz, kita ni ramai-ramai sembah Allah, mesti Allah tu kuat. Ramai-ramai sembahyang, kuatlah Allah tu. Dah. Allah tu kuat daripada awal. Saya ni asal seorang. Saya mengajar, saya seorang. Kuat tak saya? Saya seorang, ada anak murid seorang, nama dia Ahmad. Kami berdua ya. Glamour tak saya? Kuat tak saya? Tak. Tapi kalau pengikut saya 10 juta, 20 juta, masa tu jadi kuat tak saya? Pasal apa? Pasal saya makhluk. Saya ni makhluk, lagi ramai sokong saya kuat. Kalau tak ada orang sokong saya, masuk pilihan raya kalah. Kita ni menang sebab ramai pangkar. Cuba tak ada siapa pangkar. Manusia ni bila dapat kuasa, dia lupa siapa yang pangkar. Dia tekan habis. Orang tak mau cocok pun dia nak cocok. Padahal dia naik tu sebab orang pangkar dia. Tu jadi kuat. Sebab tu puak-puak ni kalau lupa diri, jangan pangkah dia, lemah balik. Bila dah lemah, baru datang balik hantar beras, pakai kepiah putih, duduk kedai kopi, minum teh tarik. Bila tau? Bila kempen plekat, mayang, tengok orang mati, cuba menang besok. Kita akan mula menyusahkan rakyatnya. Amboi. Lupakah kita siapa yang angkat kita daripada lemah sampai kita jadi kuat? Jadi manusia lupa. Allah tak pernah lupa. Jadi Allah ni sentiasa kuat, bukan sebab ada orang angkat dia. Allah tu kuatlah ramai sembahyang. Allah tu kuatlah pasal ramai puasa, ramai buat haji. Dah. Allah tu memang dah sentiasa kuat daripada awal.
Kita ni kuat dengan sebab harta, kita ni kuat sebab ramai, kita ni kuat dengan sebab tenaga. Allah dia kuat bukan dengan sebab macam tu. Baik. Dan berhajat ia kepada yang membuat madah, dan membawalah demikian tu kepada sifat baharu, maka itu adalah mustahil. Kalaulah Allah kuat dengan sebab makan, lemahlah Tuhan. Kita ni kuat sebab apa? Makan. Kita makan sarapan tadi, tenaga. Makan sebungkus nasi lemak, makan sekepil roti, tenaga. Cuba tak makan, duk ketar ni. Ingat pukul 10 nak habis, tak habis lagi. Yang badan duk menggigil ni ketar. Ada yang menggigil sebab sejuk, ada yang menggigil dengan sebab lapar, ada yang ketar menggigil sebab nak terkencing. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi besok nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.